Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak semua? Murid-murid tahun 6 proaktif. Okey, kita jumpa lagi pada minggu ini setelah seminggu kita bercuti pada minggu lepas. Jadi cikgu akan habiskan tajuk penjajaran tahun 5. Jadi selamat datang ke portal pembelajaran Cikgu Wan. Adakah semua bersedia untuk belajar pada hari ini? Ya, cikgu tahu semua mesti bersemangat dan ceria untuk belajar pada hari ini. Okey, jadi pada hari ini kita akan habiskan tajuk penjajaran iaitu tajuk yang terakhir semasa kamu berada di tahun 5 iaitu teknologi. Jadi pada tajuk teknologi ini terdapat dua standard kandungan yang perlu kamu pelajari iaitu kestabilan dan kekuatan suatu objek dan binaan dan pembudayaan kehidupan lestari. Kalau kamu tengok standard pembelajaran ni memang nampak banyak. Tetapi cikgu akan sentuh beberapa maklumat-maklumat penting yang perlu kamu tahu dalam tajuk teknologi tahun 5. Okey. Jadi inilah standard pembelajaran yang kamu akan dapati di akhir pembelajaran nanti. Okey. Struktur dan binaan yang terdapat dalam gambar ini adalah kuat dan stabil. Kamu tengok. Ini adalah Bandaraya Kuala Lumpur. Ada bangunan yang tinggi. Ada bangunan yang rendah. Ada bangunan yang besar. Jadi kenapa pasti struktur, bentuk dan bahan yang menjadikannya stabil? Mengapa binaan yang kuat dan stabil penting? Jadi kenapa? Agak-agaknya kenapa struktur binaan yang kuat ni ataupun struktur binaan yang stabil ni sangat penting dalam pembinaan bangunan. Agak-agaknya kenapa? Okey. Mestilah kerana untuk keselamatan semua sekiranya bangunan itu tidak kuat ataupun tidak stabil, kita akan berasa tidak selamat berada dalam bangunan tu. Jadi sebab itulah binaan yang kuat dan stabil ini sangat penting dalam pembinaan bangunan. Okey. Ini adalah contoh-contoh bagi struktur yang kuat dan stabil yang menggunakan bentuk-bentuk 3 dimensi yang kamu dah belajar sebelum ini. Yang pertama, kita tengok contoh pusat sains negara iaitu menggunakan bentuk hemisfera. Bangunan parlimen menggunakan bentuk kuboid. Kemudian Menara Tun Mustafa, ini kat Sabah ni, menggunakan bentuk silinder. Masjid Negara menggunakan bentuk piramid. Okey. Jadi ada banyak lagi bentuk-bentuk lain yang turut digunakan untuk membuat binaan iaitu kon, ini kon, kubus dan sfera. Jadi bangunan-bangunan di atas dibina menggunakan binaan bentuk-bentuk untuk menghasilkan struktur binaan yang kuat dan stabil. Struktur yang kuat dan stabil ialah struktur yang teguh, kukuh dan mantap serta tidak mudah roboh, goyang atau rosak. Jadi bila kita berada dalam bangunan tersebut, kita akan merasa lebih selamat. Sebab dia kukuh, teguh, tidak mudah roboh, tak bergoyang ataupun tidak rosak. Okey. Jadi untuk kestabilan ni dia ada faktor kestabilan objek. Okey. Ini faktor kestabilan objek ialah yang pertama ketinggian objek dan yang kedua luas tapak objek. Ini kalau kamu tengok bangku ni ada satu bangku yang rendah, ada satu bangku yang tinggi.
Okay, yang ni pula satu bangku yang luas tapak dia besar, satu lagi luas tapak dia kecil. Okey, kita tengok contoh. Penyiasatan yang pertama itu iaitu ketinggian objek. Ada kerusi A, ada kerusi B. Kerusi A rendah, kerusi B tinggi. Jadi kedua-dua kerusi diletakkan di atas papan lapis dan bahagian hujung papan lapis diangkat perlahan-lahan. Okey. Apa pemerhatian yang kita dapati? Kerusi B akan terbalik terlebih dahulu. Kerusi yang tinggi ini akan terbalik terlebih dahulu berbanding kerusi A. Kenapa? Kerana kerusi B lebih tinggi berbanding kerusi A. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Semakin semakin bertambah ketinggian kerusi, semakin berkurang kestabilan kerusi. Maksudnya dia senang untuk tumbang. Okey. Tengok penyiasatan yang kedua iaitu berkenaan dengan luas tapak objek. Kerusi C dan kerusi D. Kerusi C luas tapak dia besar, kerusi D lebih kecil. Okay, jadi apa yang penyiasatan yang kita boleh buat? Kedua-dua kerusi diletakkan di atas papan lapis dan bahagian hujung papan lapis diangkat perlahan-lahan. Apa pemerhatian dia? Kerusi D, ni kerusi D yang luas tapaknya kecil ni akan terbalik terlebih dahulu berbanding kerusi C. Kenapa? Kerana kerusi luas tapak kerusi D lebih kecil berbanding kerusi C. Apa kesimpulan dia? Semakin berkurang luas tapak kerusi, semakin berkurang kestabilan kerusi. Itu adalah kestabilan. Seterusnya kita tengok pula kekuatan binaan. Ini kekuatan binaan ni kita akan belajar dari segi bentuk struktur dan jenis bahan. Okay. Jenis bahan daripada konkrit, kayu, besi dan plastik. Manakala bentuk struktur daripada berbentuk lengkung dan kekuda. Okay. Tengok terlebih dahulu jenis bahan. Okay. Jenis bahan konkrit, kukuh, mudah dibentuk, tidak berkarat dan tidak reput. Besi, logam yang sangat kuat. Plastik, ia ringan, kuat dan mudah dibentuk. Manakala kayu, tahan lama, teguh dan keras. Okay. Dari segi bentuk struktur pula, jambatan berbentuk lengkung lebih kuat berbanding kekuda. Ini lengkung ni lebih kuat berbanding bentuk kekuda ni. Jambatan kekuda lebih kuat berbanding rasuk. Rasuk ni dia yang atas sahaja. Yang bahagian atasnya ialah rasuk. Jadi yang kekuda ni lebih kuat daripada jambatan yang mempunyai bentuk rasuk. Okey. Jadi amalan penggunaan bahan lestari. Yang pertama, baiki barang dan peralatan lama untuk menjimatkan wang. Guna bekas makanan dan tidak menggunakan bekas polisterina untuk membawa bekal. Guna semula botol plastik sebagai basuh bunga, menggunakan buku latihan terpakai dan belum digunakan lagi untuk membuat nota dan mengulang kaji pelajaran. Dan akhir sekali, bawa beg barang semasa membeli belah mengurangkan penggunaan beg plastik. Jadi, cikgu akan berikan satu link untuk kuis word wall. Okay. Untuk menguji kefahaman kamu dengan lebih lanjut berkenaan dengan kekuatan dan kestabilan objek. Jadi itu sahaja PDPR atau untuk kita pada hari ini. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengikuti kelas PDR cikgu. Okay, sekian, terima kasih.